Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Bonaventure dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 12, Seksyen 2. Saya selaku pengurus operasi bagi syarikat kami, Liza Lina binti Muhammad Ali, akan memulakan pembentangan bisnes e-portfolio kami. Syarikat kami memilih jenis praktikum perniagaan menjual produk makanan. Syarikat kami menjual 2 produk makanan, iaitu yang pertama ialah baby pancake dan yang kedua ialah roll piece. Kedua-dua produk makanan kami disertakan dengan varian coklat dan topping yang pelbagai. Bagi varian coklat kami mempunyai 2 varian, iaitu white chocolate dan dark chocolate. Manakala bagi topping pula kami mempunyai 3 varian, iaitu Oreo crumb, Biscoff crumbs dan mini marshmallow. Ahli syarikat kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Liza Liliana binti Muhammad Ali selaku pengurus operasi. Yang kedua ialah Raudatul Akilah sebagai pengurus keuangan. Yang ketiga ialah Siti Nur Syariah binti Lan sebagai pengurus pemasaran. Yang keempat ialah Muhammad Syafiq Khairi bin Muhammad sebagai pengurus penghantaran. Dan yang terakhir ialah Estefania Venisa Anak Johon sebagai pembantu pemasaran. Baiklah, sebelum saya meneruskan perbentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Estefania Venisa Anak Johon, pemegang Nokat Matrix BP 21160635. Baiklah, bagaimana kami mempromosikan bisnes dan produk bagi syarikat kami? Iaitu syarikat kami telah mempromosikan jualan kami melalui saluran digital dan juga fizikal. Untuk saluran digital, kami telah mengiklankan poster, teaser dan juga maklum pelanggan di dalam media sosial kami iaitu Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Bagi saluran fizikal pula, kami telah membuka booth tamu di Padang Kawat UMS yang berdekatan dengan DKP baru. Dan ini adalah atas tujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan sama ada di dalam UMS ataupun luar UMS. Disebabkan itu juga kami telah menggunakan perkhidmatan COD bagi memudahkan lagi proses jualan kami. Dan itu saja, sekian, terima kasih. Seterusnya, pencapaian syarikat adalah objektif yang perlu dicapai dalam sesebuah perniagaan. Kita perlu mengendalikan proses feedback antara customer dan peniaga, di mana cara ini dapat membaik pulih antara satu sama lain. Kita pergi kepada poin yang pertama, iaitu perhubungan pelanggan. Perhubungan pelanggan ditarifkan sebagai berinteraksi bersama pelanggan melalui pelbagai platform. Salah seorang pada syarikat akan dilantik untuk bertanggungjawab atas hal ini. Beliau perlu memberi perhatian atas maklum malas yang diberi oleh pelanggan dan mencatat isu penting berkait produk jualan untuk diperbaiki dan kepentingan yang lain. Kedua adalah komunikasi pelanggan. Kita sebagai penjual berhak meminta maklum balas berkenaan produk yang dijual kepada pelanggan supaya kita dapat memperbaiki kekurangan dan sedia ada membentuk kepelbagaian yang baru untuk masa akan datang. Yang ketiga adalah capaian media sosial. Capaian media sosial ini berkait kepada punca hasil jualan yang membuat sehingga mendapat sambutan yang memuaskan. Sekiranya pelanggan ini minat akan produk jualan kita, maka mereka akan promote dan war-warkan di media sosial. Justru, produk jualan kita dikenali orang ramai dan mereka yang lain ingin mencuba. Customer feedback adalah penting, di mana dapat menyumbang sebahagian tunjang kejayaan capaian produk jualan ke media sosial. Yang terakhir adalah saluran testimoni pelanggan. Penambahbaikan dapat dilakukan hasil daripada testimoni pelanggan, di mana pelanggan ini penyumbang semangat untuk peniaga seperti kita ini agar lebih usaha dan perbaiki produk jualan kepada yang lebih bagus untuk keperluan masa akan datang. Pelanggan juga adalah punca rezeki kepada produk jualan kecil-kecilan agar terus maju pada dunia bisnes. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya ialah maklum balas pelanggan, di mana kami juga telah mengumpul beberapa komen daripada testimoni produk kami. Berikut adalah merupakan komen-komen yang telah kami kumpul daripada batch yang pertama hingga batch yang ketiga sepanjang jualan kami.
Dan ini juga merupakan gambar-gambar daripada beberapa pelanggan kami. Kami juga ingin berterima kasih dan menghargai kepada pelanggan-pelanggan yang telah menyokong dan memberi impak yang positif kepada perusahaan kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Radatu Akila, PT Badrul Zaman, memegang nombor matriks PP21110063 akan meneruskan pembentangan seterusnya. Hasil jualan produk kami menguntung sebanyak RM981.25. Jangkaan target kami telah tercapai dan pulangan modal membawa hasil yang lumayan dan tiada kerugian dicatat. Modal yang kami keluarkan untuk satu peks adalah bersamaan RM110. Dikalikan kepada 5 orang untuk ahli grup ini sebanyak RM550 yang dikumpul. Di jadual sebelah merungkaikan sales untuk setiap ahli. Bagi sebut harga yang ditulis sebelah nama tersebut adalah keuntungan bagi setiap seorang pada capaian target mereka. Overall, semua mencapai target yang diminta. Kami menjual pada 4 kali di bulan Mei ini. Demikian, subtotal di bawah adalah jumlah keseluruhan yang dicampur untuk melihat hasil jualan tersebut. Next, kita pergi kepada penyata pendapatan bagi sesi jualan Mei 2023. Seperti yang disebut tadi, hasil jualan adalah sejumlah RM981.25. Kos jualan belian bahan mentah merangkumi bahan frozen seperti coklat, kulit popia dan berasaskan stok-stok jualan untuk produk jualan baby pancake dan roll piece. Kami hanya mengeluarkan modal sebanyak RM500 dan lebihan RM50 lagi disimpan untuk lain-lain kegunaan sekiranya berlaku emergensi yang memerlukan. RM50 tadi adalah backup plan untuk kegunaan bahan lain. Selepas kiraan, dapati untung kasa sebanyak RM481.25. Ini yang ditolak dari jumlah hasil pendapatan dan belian bahan mentah. Sebagai makluman, untung kasa diperoleh apabila jualan tolak kos jualan. Jualan yang lebih tinggi berbanding kos jualan akan menghasilkan untung kasa. Next adalah lain-lain kos, iaitu perbelanjaan melibatkan sewa tapak, upah dan petrol. Yang dinyatakan tadi adalah jumlah expenses. Berkait pada upah iaitu gaji, kami membahagikan berdasarkan jumlah hasil dapatan jualan produk kepada 5 orang. Sejumlah RM196.25 adalah untuk per peks, iaitu 1 orang. Demikian lain, tambahan semua dapati memperoleh untung bersih. Untung bersih yang diperoleh melibatkan jumlah untung kasar ditolak pada jumlah lain-lain kos. Dan untung bersih yang diperoleh adalah sebanyak RM215. Maka, produk jualan kami menghasilkan untung yang memuaskan dan sebaliknya mengaut untung yang luar biasa pada permulaan jualan produk ini. Untung bersih yang tinggi menunjukkan kecekapan pengurusan telah berlaku di dalam perniagaan. Oke, bagi break even point dan pengiraannya pula, terdapat 2 produk yang akan saya kira di sini, yaitu yang produk yang pertama adalah roll piece. Bagi produk ini, kami telah berjaya menjual sebanyak 83 unit dengan kos pembuatan secara kasarnya sebanyak RM53. Bagi variable cost pula adalah sebanyak RM185. Untuk pengetahuan kawan-kawan sekalian, roll piece ini kami jual dengan harga sebanyak RM7 bagi setiap unit, dan kira-kira kos pembuatan untuk setiap unit roll piece adalah sebanyak RM3 sahaja. Jadi bagi formula pengiraannya, di sini saya tunjukkan kos pembuatan yaitu sebanyak RM53 akan dibahagikan dengan harga produk ditolak dengan variable cost. Jadi secara totalnya RM4. RM53 bahagi RM4. Jadi hasilnya kami perlu menjual sebanyak 13 unit untuk mendapatkan jumlah keuntungan. Kami telah berjaya menjual sebanyak 83 unit. Jadi kami telah berjaya melepasi KPI dan mendapatkan profit jualan
untuk mendapatkan keuntungan daripada produk ini. Seterusnya, bagi produk yang kedua yaitu baby pancake. Baby pancake kami telah berjaya menjual sebanyak 50 unit dengan kos pembaikan sebanyak secara kasarnya Rp67. Bagi variable cost pula secara keseluruhannya kami telah membelanjakan sebanyak Rp215. Untuk pengetahuan kawan-kawan, produk baby pancake ini kami jual dengan harga sebanyak Rp8 per unit, dan kos pembuatan bagi setiap unit baby pancake ini adalah Rp4. Jadi pengirannya di sini kos pembuatan kami telah bagikan dengan harga setiap unit dan juga yang telah ditolak dengan variable cost. Jadi secara kasarnya kos pembuatan yaitu Rp67 ditolak dengan Rp4. Jadi secara totalnya kami perlu menjual sebanyak 17 unit untuk melepasi BPI dan mendapatkan profit daripada jualan produk ini. Kami telah berjaya menjual 50 unit, jadi bermakna kami telah berjaya melepasi BEP dan mendapatkan profit hasil daripada penjualan produk ini. Seterusnya ialah Go E-commerce. Go E-commerce ialah merupakan satu platform digital di mana untuk mencatatkan sales dan juga expenses yang telah dibelanjakan untuk mengetahui profit jualan sepanjang jualan kami dijalankan. Dan seperti yang telah dipaparkan dalam slide ini adalah merupakan profit jualan kami. Bagi sales individu pula, setiap ahli telah mencapai sales sebanyak RM196.25, manakala bagi profit adalah sebanyak RM100. Seterusnya, kita beralih kepada masalah dan penyelesaian masalah. Terdapat beberapa masalah yang kami hadapi sepanjang proses penjualan produk makanan kami. Seperti yang pertama sekali ialah persaingan. Terdapat kumpulan yang menjual produk sama seperti kami, iaitu produk Rollpiece. Namun demikian, kami mengatasi persaingan tersebut dengan sentiasa menjaga kualiti produk makanan kami. Yang kedua ialah peralatan memasak khas yang terhad. Ini adalah kerana baby pancake kami memerlukan peralatan memasak khas bagi memastikan rupa dan bentuk sentiasa sama. Namun demikian, kami mengatasi masalah tersebut dengan mencari alternatif lain menggantikan peralatan memasak khas khusus tersebut kepada pan non-stick. Yang ketiga ialah kurangnya pengalaman. Kesemua ahli syarikat kami mempunyai kurang pengalaman dalam menghasilkan produk yang kami pilih. Namun demikian, kami telah membuat percubaan sebelum menjual produk tersebut kepada pelanggan dan merasai sendiri. Baiklah, untuk cadangan penambahbaikan bagi syarikat menurut pemerhatian kami adalah yang pertama, tingkatkan pemasaran yang lebih luas. Secara jujurnya, untuk menarik para pelanggan adalah sukar bagi kami sebagai pemula untuk menjual. Justru itu, sebelum ini kami amat jarang memasarkan produk jualan kami di media sosial, dan ini merupakan salah satu kesalahan yang besar yang pernah kami lakukan. Oleh sebab itu, untuk menambahbaikkan lagi cara pemasaran kami telah melakukan posting poster di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp secara aktif dan juga konsisten. Yang kedua adalah menyusun jadual bekerja dengan lebih sistematik. Sebelum ini, setiap ahli dalam kumpulan kami mempunyai jadual yang berbeza-beza, dan disebabkan itulah kami mempunyai kekangan untuk membuat order pelanggan kerana kekurangan tenaga pekerja. Jadi, cara kami untuk menyelesaikan masalah ini adalah kami berbincang dengan ahli kumpulan untuk menetapkan satu tarikh yang sesuai bagi meneruskan jualan kami. Dan itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.